Salam sejahtera, mata pelajaran matematik. Saya Cikgu Wijaya, anak perempuan Muthukrishnan dari Sekolah Menengah Pengkalan Lebaiman. Video ini akan membincangkan tentang matematik KSSM tingkatan 4, bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul, di mana kita akan bincangkan tentang unit 8.2 sukatan serakan. Objektifnya, yang pertama, membanding dan mentafsir dua atau lebih set data tak terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai, seterusnya membuat kesimpulan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan dengan tepat. Baik, sebagai nota, kita mula dengan rumus. Rumus yang terpapar di sini semuanya penting dalam bab ini. Julat yang pertama. Ini mudah nak cari. Ambil nilai cerapan yang terbesar tolak cerapan yang terkecil dalam data-data yang ditanya. Okey, yang kedua pula median. Yang ketiga kuartil 1, yang keempat kuartil 3 dan 5 julat antara kuartil. Untuk mendapatkan nilai ini, kita perlu menyusun senarai data dengan tertib menaik ataupun menurun terlebih dahulu. Okey, julat antara kuartil iaitu kuartil 3 tolak kuartil 1 digunakan jika ada nilai ekstrim ataupun pencilan. Okey, kuartil median juga dikenali sebagai kuartil yang kedua, duduk tengah-tengah. Tapi selalunya median lah. Q2 iaitu adalah median. Okey, hari ini kita cuma akan gunakan rumus yang ke-6, 7, 8 iaitu mean, variance, sisian piawai, di mana ia berkait rapat dengan objektif kita hari ini. Untuk mencari mean, rumusnya adalah sama dengan jumlah markah ataupun skor yang didapat dalam data yang diperolehi bahagi dengan bilangan data. Variance ialah sama dengan jumlah markah kuasa 2 bahagi dengan bilangan data tolak mean yang kamu perolehi daripada datanya kuasa 2 kan. Okey, sisian piawai ini selalunya kita gunakan untuk membanding dua set data. Kalau ada dua set data, ini lebih kepada objektif kita hari ini, iaitu sama dengan punca kuasa 2 variance. Ambil hasil variance, kita punca kuasa 2 kan dia, kita akan dapat nilai sisian piawai, iaitu memudahkan untuk kita membuat perbandingan. Baik, kita sekarang lihat soalan. Yang pertama iaitu jadual di bawah menunjukkan maklumat markah ujian matematik bagi dua buah kelas tingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Lebaiman. Okey. Okey, tengok datanya. Okey, jadual di sini dipaparkan iaitu okey, bilangan murid untuk 4 UKM
kelas yang terlibat adalah 4 UKM dan 4 UPM. Data lain yang kita dapat adalah bilangan murid, mean, variance. Okey, untuk 4 UKM, kita dapat bilangan muridnya 18 orang, mean 76, variance untuk 4 UKM 3.4. Okey, untuk 4 UPM pula bilangan muridnya 24, mean 69 dan variance adalah 2.2. Okey, kita teruskan dengan soalan. Okey, semua murid daripada kelas 4 UKM dan 4 UPM digabungkan. Ingat kedua kelas ini digabungkan dan tentukan sisian piawai bagi markah pelajar yang digabungkan. Okey, kita nak cari markah pelajar. Okay. Sisian piawai dalam markah pelajar setelah dua-dua kelas ini digabungkan. Okey. Okey, untuk ini, apa yang kita perlu? Kita perlu mencari jumlah markah. Jumlah markah untuk 4 UKM dan juga 4 UPM. Sebab di sini tak ada jumlah markah. So, jumlah markah ini kita boleh dapat daripada mean di sini. Okey, kita teruskan. Okey, jawapannya 4 UKM. Kita ambil satu kelas yang pertama 4 UKM. Okey, cari mean. Mean, okey. Kamu masih ingat rumus mean? Iaitu mean sama dengan jumlah markah 4 UKM bahagi dengan bilangan data. Okey, kita teruskan. Okey, walaupun kita ambil data-data daripada jadual di sini, kita masukkan, kita cari jumlah markah. Okey. So, ini adalah mean. Mean kita ada daripada jadual dan bilangan data pun dah ada dalam jadual. So, kita masukkan. Yang nak cari adalah jumlah markah. Jumlah markah. Kalau keadaannya begini, kita darab silang. Untuk mendapatkan jumlah markah, kita darab silang 76 darab 18. Kita boleh dapat jumlah markahnya 1368. Okey. Seterusnya kita cari variance. Variance iaitu rumus variance. Okey, ini dah ada. Jumlah markah kuasa 2 bahagi dengan bilangan data tolak mean yang kita dapat. Okey, mean yang kita dapat, boleh ambil daripada jadual. Okey, kita ganti masuk data-data yang ada di sini untuk mencarikan jumlah markah kuasa 2 yang ini. Iaitu yang ini, yang atas. Okey, kelas. Okey, kita teruskan. Okey. Lepas kamu ganti masuk nilai-nilai daripada jadual, kamu akan nampak dengan jelas apa yang perlu kita nak cari. Okey? Okey, kita teruskan. Darab. Kita akan dapat jumlah. Yang ini jumlah markah kuasa 2 kan. Yang ini hasil darab, tambah dan juga darab. Lepas tu jawapannya adalah 104,229.2. Okey, dah dapat dah guna untuk 4 UKM. Okey, sekarang kita mencari sama juga cari mean dengan variance untuk 4 UPM. Boleh nak kamu nak cari sisian piawai? Tak perlu lagi sebab sisian piawai adalah untuk membandingkan dua data. So, baru kita dapat data daripada 4 UKM. So, kita perlu tunggu untuk mendapatkan data daripada 4 UPM. Okey, teruskan. Kita teruskan 4 UPM. Okey, cari mean. Okey, ganti masuk data daripada jadual yang ada di sini. Okey, apakah nilai jumlah markah untuk 4 UPM? Okey.
iaitu 1656. Okey, kita teruskan. Variance. Rumusnya. Okey, kita ganti masukkan data-data untuk data-data ini daripada jadual yang dipaparkan di atas. Okey, kita teruskan. Ya. Okey. Jumlah markah kuasa 2 untuk 4 UPM. Ini lepaskan kita tambah dan darab, kita akan dapat. Okey, kita akan dapat 114,316.8. Okey, dah dapat ni data untuk 4 UKM dan juga 4 UPM. Kita tengok soalan balik. Tentukan sisian piawai bagi markah pelajar yang digabungkan. So, kita gabungkan ini dua, 4 UKM dan 4 UPM untuk mencari sisian piawai. Okey, kita teruskan. Okey. Kelas digabungkan. Setelah kelas digabungkan, kita kelas digabungkan, maka kita tambah min. Min 4 UPM. Jumlah markah min. Okey, yang di sini jumlah markah min, kita dah tambah. Kita akan dapat jumlah yang baru 3024. Okey, lepas tu variance. Jumlah markah kuasa 2 daripada 4 UKM dan juga 4 UPM. Kita tambah, kita dapat 218,346. Okey, baru kita cari min baru. Hasil daripada ini, kita cari min baru. Okey, rumusnya sama juga. So, kita dah dapat jumlah kita panggil apa? Jumlah markah kedua-dua kelas. Okey, ini adalah bilangan data kedua-dua kelas. So, jumlah markah ini adalah kita dapat dah 3,000 lebih. So, bilangan datanya kita ambil 4 UKM tambah dengan 4 UPM. Bilangan 18 tambah 24, kita akan dapat 42. Okey. So, ininya hasil 3,024 bahagi dengan 42, kita dapat min baru 72. Okey. Lepas ni, kita cari variance. Minta maaf, sisian piawai. Okey. Sisian piawainya, okey, rumus. Okey, rumus. Punca kuasa 2. Jumlah markah kuasa 2 bahagi dengan bilangan data tolak min baru kamu. Kuasa 2 kan. Okey. Lepas ini kita ganti masuk semua nilai. So, kita dah dapat dah min baru, sisian piawai yang baru. Iaitu 3.8359. So, kehendak soalan, tentukan sisian piawai sahaja. Untuk markah pelajar yang digabungkan. Inilah sisian piawai yang setelah pelajar digabungkan. Dua kelas digabungkan. Okey. Seterusnya, mari kita lihat soalan 2 dari kertas 2 bahagian B. Okey. Soalannya, jadual di bawah menunjukkan markah bagi dua peserta pertandingan memanah dalam pusingan akhir pertandingan memanah peringkat negeri Perlis. Okey, apakah jadualnya? Jadualnya di sini ada peserta A dan B. Markah yang dia perolehi adalah ini. Okey. Berapa bilangan datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, markah kita dapat dah
dan bilangan data pun kita dah dapat dah. Okey, sekarang kita lihat apakah soalan seterusnya. Okey, seterusnya 2A, tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang lebih konsisten. Okey, dalam soalan ini apa yang penting? Ya, iaitu sukatan serakan yang sesuai untuk memilih peserta. Okey, apa sukatan yang paling sesuai? Sebelum ini ada kita lihat untuk membandingkan dua set data, kita perlu ambil sisian piawainya. So, ini untuk satu markah direct question dan sisian piawai. Sisian piawai. Kamu boleh nyatakan sebab apa kamu memilih sisian piawai. Okey, sebab sisian piawai sesuai digunakan untuk membandingkan dua set data. Okey, seterusnya soalan 2B, hitungkan nilai mean, variance dan sisian piawai bagi kedua-dua peserta tersebut. Okey, untuk memudahkan kamu melihat data, okey, cikgu meletakkan di bawah di sini. Okey. Okey, ini ya data daripada awal ya. Okey, peserta A dan B, markah mereka yang diperoleh. Okey. So, apakah soalannya? Mencari mean, variance dan sisian piawai. Okey, kita mula dengan peserta A. Peserta A, okey, kita cari mean. Mean. Okey, apakah rumus mean? So, rumus mean untuk memudahkan kamu juga, cikgu meletakkan di bawah di sini mean ya. Mean iaitu jumlah markah bahagi dengan bilangan data. Okey, kita tekan. Okey, jumlah markah maksudnya apa yang diperoleh oleh peserta A. Di sini semua hasilnya kita tambah semua bahagi dengan bilangan data. Iaitu bilangan 8 ya. Okey, seterusnya kita tekan kalkulator. Kita akan dapat okey, mean untuk peserta A 8.975. Okey, seterusnya kita cari variance. Okey, untuk memudahkan kamu juga, cikgu meletakkan di sini ya, rumus variance. Okey, guna rumus variance, kita susun data. Okey, variance dan datanya iaitu kuasa duakan setiap markah yang mereka perolehi bahagi dengan bilangan data tolak dengan mean yang dia memperolehi tadi. Okey, iaitu lepas tu kuasa duakan mean itu. Okey, kamu akan dapat variance iaitu 0.694. Okey, kita dah cari mean dan variance. Sekarang kita cari sisian piawai untuk peserta A. Okey, untuk memudahkan kamu juga, cikgu meletakkan rumusnya di sini di bawah. Okey, di sini ya. Okey, di mana kita punca kuasa duakan variance, hasil variance iaitu 0.94. Okey, kalau kita punca kuasa duakan, kita akan dapat 0.833. So, untuk peserta A, kita pun sudah mencari ataupun telah ikut kehendak soalan iaitu mencari mean, variance dan sisian piawai. Okey, sekarang kita masuk peserta yang kedua iaitu B. Peserta B cari mean. Okey, kita boleh guna rumus yang ada di bawah ya. Okey, lepas tu susun datanya mengikut kehendak rumus. Okey. Okey, lepas ini dia. Okey, untuk peserta B, kita jumlahkan markah bahagi dengan bilangan data. Kita boleh dapat mean iaitu
tekan kalkulator, kamu dapat 8.6. Okey, min dah dapat dah. Sekarang kita cari variance. Okey, variance. Okey. So, untuk variance, kita dah ada rumus di sini. Okey, tak perlu risau. Okey, ganti masuk data yang ada untuk peserta B, markah-markah, kuasa 2 kan, lepas tu bagi dengan bilangan data, lepas tu tolak dengan min. Okey, ini dia. Okey, tekan kalkulator dengan hasil ni, kamu akan dapat variance. Okey, iaitu 0.505. Okey, dah dapat variance. Lepas tu kita pergi ke sisian piawai. Okey, sisian piawai. Okey, sisian piawai rumus pun sudah ada di bawah di mana punca kuasa 2 kan variance. Okey. Hasilnya you akan dapat. Okey. Dah dapat, tekan kalkulator sahaja kita akan dapat dah nilai sisian piawai 0.711. So, soalan 2B kita perlu mencari min. Kita mencari min, variance dan sisian piawai sahaja untuk kedua-dua peserta. Maka kita telah memenuhi kehendak soalan. Okey. Kita lihat soalan 2C, iaitu tentukan siapa pemenang dan siapa yang paling konsisten dalam pertandingan memanah tersebut. Nyatakan justifikasi anda. Okey, justifikasi anda. Okey, sebab apa? Sebab kena beritahu ini adalah untuk menambahkan markah ya. Markah. Okey, sebelum tu untuk menentukan siapakah pemenang, selalunya kita akan rujuk min. Min ya. Min. Untuk mencari pemenang, kita rujuk min. Min yang tinggi kiranya sebagai pemenang. Yang rendah adalah kedua lah. Okey. Lepas ini, kita lihat apa kehendak soalan. Paling konsisten. Siapa yang paling konsisten? Peserta A ke peserta B? Okey. Siapa yang paling konsisten? Okey. Untuk mencari konsisten ini, kita boleh rujuk apa? Sisian piawai. Sisian piawai yang paling tinggi adalah tidak konsisten. So, dia kehendak soalan yang mana konsisten? So, sisian piawai yang paling rendah adalah konsisten. Okey, sebelum itu mari kita lihat data-data yang diperolehi daripada slide sebelum ini, iaitu peserta A dapat minnya sebanyak 8.975. Okey. Sisian piawainya 0.833. Okey. Peserta B mendapat min 8.6. Okey. Sisian piawainya 0.711. Okey, yang pertama. Soalan minta siapa pemenang. Okey, tadi cikgu dah terangkan kalau pemenang rujuk pada min. Okey. Min yang mana yang paling tinggi? Okey, di antara peserta A dan peserta B. Ya, sudah tentu A. Okey, so kamu kena beritahu pemenang ialah peserta A kerana mempunyai nilai min yang lebih tinggi, iaitu 8.975. Okey, sekarang kehendak soalan yang kedua adalah siapa yang paling konsisten dalam pertandingan ini. Okey, tadi cikgu juga telah terangkan kalau nak cari konsisten, kita rujuk pada sisian piawai.
So, sisian piawai yang paling rendah adalah lebih konsisten. Okey, yang mana konsisten? Okey, siapa? Okey, peserta B lebih konsisten kerana nilai sisian piawainya lebih rendah. Okey, kelas. Lagi soalan 3. Okey, jadual di bawah menunjukkan skor yang diperolehi oleh dua orang peserta dalam sukan gimnastik. Siapakah yang lebih konsisten? Kita dah tahu dah, kalau nak cari konsisten, kena cari sisian piawai. Sebelum itu, kita kena cari juga mean variance. So, kita teruskan. Tengok jadual. Okey. Juri 1, juri 2, juri 3, juri 4, juri 5 untuk Najwan dan Lokman. Okey, apa tipsnya? Lebih kecil sisian piawai, lebih konsisten. Itu dah kita tahu sebelum ini. Cuma cikgu nak ingatkan kamu kembali. Okey, tengok soalan 3A. Tentukan sukatan serakan yang sesuai digunakan untuk memilih peserta yang paling konsisten dan nyatakan justifikasi anda. Mula-mula kita tengok sukatan serakan mana yang sesuai. Okey. Iaitu sukatan serakan paling sesuai adalah sisian piawai. Sebab apa kita pilih sisian piawai? So, perlu menyatakan justifikasi. Okey, justifikasinya kerana ini merupakan data perbandingan. Iaitu perbandingan di antara dua set data. Dua orang ni lah Najwan dan Lokman. Okey. Kita teruskan soalan 3B. Okey, hitungkan nilai mean, variance dan sisian piawai bagi kedua-dua peserta tersebut. Okey, untuk memudahkan kamu tengok jadual, saya letak balik di sini. Okey, sebelah kanan kamu. Ya, ini data yang kita ambil daripada sebelum ini. Okey, sekarang sebelum ni kita kena cari mean, variance dan sisian piawai untuk Najwan dan juga Lokman berasingan. Okey, lepas tu baru kita banding. Okey, Najwan. Okey, Najwan. Okey, ini adalah data yang kita ambil daripada jadual yang sebelum ini. Dan untuk Najwan, kita pilih mean. Okey, mean. Mengikut rumusnya, kamu keluarkan data daripada jadual di sini. So, bahagian Najwan lah. So, kita tambah semua data bahagi dengan bilangan data. Okey. Jadi, so, kamu tekan kalkulator ikut ini dan kamu akan dapat hasil mean. Okey, mean. Okey, iaitu 9.02 untuk Najwan. Mean yang diperolehi adalah 9.02. Okey, lepas ini kita kena hitungkan variance. So, sini sudah ada paparkan rumus variance. So, data ambil daripada jadual di sebelah kanan. Okey, kita masukkan data. Okey, masukkan data. Okey, dah masukkan data. Okey, kamu kena tekan kalkulator untuk mendapatkan nilai variance. Okey, kelas. Okey, ini 0.1416. Okey, seterusnya dah cari variance, kita cari sisian piawai untuk Najwan. Okey, Najwan, sisian piawai di mana punca kuasa 2 kan hasil variance. So, kita akan dapat sisian piawai. Okey, punca kuasa 2. Lepas tu, kita dapat dia punya hasil sisian piawai. 0.3763. So, kita teruskan dengan Lokman. Lokman. Okey, Lokman. Kita cari dulu mean. Mean, rumusnya ini. Rumusnya yang ni. Ganti masuk bahagian Lokman di sini. Di bawah. Okey, kita teruskan. Okey, ini. So, kelas diminta tekan kalkulator. Kamu akan dapat nilai mean bagi Lokman. Okey, iaitu 9.10.
Okey, kelas kita teruskan mencari variance. Ini rumusnya. Keluarkan data daripada logman. So, nanti masuk semua nilai. Kita boleh dapat variance. Tekan calculator, you akan dapat nilai variance. So, seterusnya dah dapat nilai variance, mudah saja untuk mencari sisian piawai, iaitu punca kuasa 2 variance. Okey, variance iaitu sifar dan kita akan dapat sisian piawai untuk logman adalah 0.298. Okey, dah selesai bahagian B. Okey, 3C pula. So, siapakah yang lebih konsisten? So, nak tahu siapa konsisten, kita kena bandingkan Najwan dengan Lokman bahagian sisian piawai. Sebab, ingat pada tips yang kita dapat, kalau konsisten sisian piawai kita perlu banding. So, yang lebih rendah adalah konsisten. So, di sini, Najwan dengan Lokman, siapakah dapat sisian piawai yang lebih rendah? 0.2098 dapat diperolehi oleh Lokman. Jawapannya, Lokman lebih konsisten kerana sisian piawainya lebih kecil. Dan seterusnya, baik setakat ini sahaja perbincangan kita. Cikgu harap video ini akan memberi manfaat kepada kamu semua. Sekian. Terima kasih. Semoga berjaya di dalam SPM nanti.